Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa pada hari ini untuk mempelajari Bahasa Melayu tahun 6. Tajuknya Cenderamata Bumi Kenyalang. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan rangsangan dan mempersembahkannya secara kreatif. Kemahirannya pula iaitu kemahiran seni bahasa. Untuk itu, mari kita bersama-sama membaca buku teks Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Cenderamata Bumi Kenyalang. Izzah dan keluarganya mengunjungi sebuah kedai cenderamata semasa bercuti di Sarawak. Sewaktu memilih cenderamata, mereka berbual-bual dengan pemilik kedai tersebut. Izzah kagum akan usaha pemilik kedai yang memajukan ekonomi keluarganya. Kemahiran dan latihan pada hari ini, murid dikenaki bercerita berdasarkan gambar dan isi-isi penting yang diberi. Jadi kita lihat ini gambar dan kemudian isi penting yang diberi. Contoh gambar pertama, isi pentingnya, pengusaha kedai cenderamata. Yang kedua, berniaga di bandar. Gambar kedua pula, perkataan-perkataan ataupun frasa yang diberi iaitu ke bengkel, belakang kedai, melihat anyaman tika rotan Sarawak, istimewa, dianyam oleh ibu bapanya. Gambar ketiga, perkataannya manis mulut, dapat sambutan, banyak pelanggan dan pelancong. Gambar keempat, isi penting yang diberi, amalan baik, harga berpatutan, memenuhi cita rasa dan nilai estetika. Gambar kelima, bersyukur, pekerja rajin, kedai sentiasa kemas dan bersih. Dan gambar yang keenam, semakin maju, buka cawangan. Jadi cikgu harap anak murid telah pun bersedia untuk perbincangan jawapan bagi latihan pada hari ini, iaitu latihan murid dikenaki bercerita berdasarkan gambar dengan berpandukan isi-isi penting yang telah diberi sebentar tadi. Untuk gambar yang pertama, ini contoh jawapannya. Encik Sudin merupakan seorang pengusaha kedai cenderamata. Beliau berniaga di Bandar Raya Kuching. Di kedai beliau terdapat banyak barang cenderamata dan kraftangan yang dihasilkan oleh masyarakat pelbagai kaum dan etnik di Sarawak. Inilah Encik Sudin, seorang pengusaha kedai cenderamata. Untuk gambar kedua dan isi penting yang diberi, ini contoh kamu nak buat perenggan. Di bahagian belakang kedai cenderamata tersebut, terdapat sebuah bengkel kraftangan. Encik Sudin mengalu-ngalukan pelanggan ke bengkel tersebut bagi melihat sendiri cara anyaman tika rotan Sarawak. Lebih istimewa, tika-tika tersebut dianyam sendiri oleh ibu bapanya. Untuk gambar ketiga, ini contoh dia. Sebagai pemilik perusahaan barangan kraftangan, Encik Sudin sentiasa manis mulut semasa melayan pelanggan-pelanggannya. Oleh sebab itu, kedainya sering mendapat sambutan orang ramai. Kedainya sentiasa dikunjungi oleh ramai pelancong dari dalam dan luar negara. Hebat. Manis mulut kan simpulan bahasa, kita bercakap benda yang baik, kita kena peramah sebagai seorang peniaga. Gambar keempat pula, Encik Sudin mengamalkan amalan baik semasa mengurus perusahaannya. Beliau sentiasa memberikan senyuman dan bercakap dengan sopan semasa melayan para pelanggan. Harga yang ditawarkan juga berpatutan. Barangan kraftangan yang dijual di kedai Encik Sudin memenuhi cita rasa pelanggan kerana mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Untuk gambar yang kelima, selain itu, Encik Sudin juga bersyukur kerana mempunyai para pekerja yang rajin dan cekap. Mereka sangat pandai menyusun dan membersihkan barangan pameran dan kedainya. Oleh sebab itu, kedai kraftangannya sentiasa kemas dan bersih.
Para pelanggan juga berasa selesa semasa berbelanja di kedai kraftangan tersebut. Dan untuk gambar yang keenam dan penutup, contoh, kedai cenderamata milik Encik Suden semakin maju. Beliau juga seorang yang berendah diri dan sentiasa bersemangat untuk berjaya. Kini, Encik Suden mampu tersenyum lebar kerana telah berjaya membuka beberapa cawangan baharu di beberapa buah bandar besar di Sarawak. Sebagai rumusan dan penutup berdasarkan tajuk yang kita pelajari iaitu berkaitan dengan cenderamata bumi Kenyalang. Kepada anak-anak murid yang pergi ke mana saja, khususnya ke Sarawak, jangan lupa memberi cenderamata khasnya buat ibu dan ayah, saudara mara, rakan, guru dan sebagainya sebagai tanda kita mengingati mereka yang tidak dapat ke sana. Jika ada sesuatu yang istimewa, boleh berkongsi dengan kawan-kawan. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye-bye.